Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebenar-benar kalam ialah kalamullah, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Mungkin sebagian kita telah maklum bahawa syarat penerimaan ibadah ada dua, iaitu pertama ikhlasun niyah, atau kita katakan tiga lah. Pertama akidah yang sahih, yang kedua ikhlasun niyah, niat yang ikhlas, dan yang ketiga mutaba'atur rasul, yang ketiga ittiba', ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak ada padanya tiga-tiga syarat ini, maka ibadahnya tertolak. Jika seorang itu dia tidak mempunyai akidah yang sahih, dia ada akidah yang terpesong, maka ibadahnya tertolak. Seperti orang yang kufur, nifak, syirik dan lain-lain. Itu juga siapa yang punya akidah yang sahih namun dia melakukannya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lakukannya kerana nakkan ganjaran daripada manusia, maka dia tertolak. Dan dua-dua perkara di atas ini dipelajari dalam kuliah-kuliah akidah. Dan bahagian yang ketiga ialah mutaba'atur rasul, kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu setiap amalan mesti ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bila ditanya Imam Syafi'i, dia katakan Islam itu berlegar padanya 4 buah hadis Nabi. Islam itu berlegar padanya 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, merujuk kepada akidah yang sahih dan niat yang betul. Kemudian disebut yang kedua, Nabi Imam Syafi'i sebut hadis yang kedua, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang buat satu benda dalam agama ini, benda yang baru yang tidak ada petunjuk sebelumnya, maka amalannya tertolak. Jadi memberitahu kita tentang masalah ibadah. Bila masalah ibadah mestilah mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan haram, halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara mushtabihat. Jadi merujuk kepada masalah selain daripada ibadah, masalah muamalat, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan. Dan yang keempat, min husnil islam al-mar' tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kecantikan Islam seseorang itu, dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya. Hadis itu berputar sekitar 4 perkara. Dan kitab yang kita baca ini ialah untuk supaya kita tidak terjatuh dalam apa yang Nabi sebut tadi. Sesiapa yang menjalankan suatu ibadah bukan daripada petunjukku, maka dia tertolak. Sebab itulah kita mengaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji sunnah Nabi agar kita, pertama, ibadah kita diterima, seperti mana ibadah Nabi SAW. Yang kedua, kita menjalankan ibadah bagi kitab ni untuk supaya kita tidak terjatuh dalam bid'ah tadi. Oleh itu berbahagialah siapa yang mengaji kitab hadis Nabi SAW. Dan majlis ilmu ialah bukan sahaja majlis zikir, bukanlah majlis hanyalah berzikir ataupun berselawat ataupun apa saja. Zikir yang paling besar sekali ialah mengingati perintah Allah dan Rasulnya. Sebab benda yang paling Allah Ta'ala cinta daripada hamba-Nya adalah benda yang Allah Ta'ala telah fardukan kepada kita. Dan benda yang Allah Ta'ala fardukan ialah mengaji, belajar pasal ibadah, belajar pasal sunnah. Itu yang fardu ke atas kita. Oleh itu kita pun mengajilah kitab ni.
Dan kita telah berhenti pada bab ibadat, kan? Bab ibadah Nabi SAW. Apa maksud ibadah? Saya lupa nak huraikan masa buka-buka mula kitab. Apa maksud ibadah? Apa maksud ibadah? Belum kata ibadah. Berkaitan ibadah ini boleh difahami dari dua sisi. Satu, perbuatan hamba melakukan perbuatan ibadah. Contohnya kata dia sedang beribadah. Yang kedua, benda yang diibadahi dengannya. Boleh faham ayat saya ni? Tak faham apa kawan. Ibadah ni boleh difahami dengan satu, perbuatan kita melakukan. Bila kita kata dia sedang beribadah, okey. Satu boleh difahami dengan al-muta'abbad bih, maksudnya benda yang kita gunakan untuk beribadah tu. Benda yang kita gunakan untuk beribadah dengannya. Maksudnya sekarang ni, kalau kita nampak saya bulan puasa ni, saya nak tutup semualah, saya tutup bisnes saya 1 bulan cuti sebab saya nak beribadah. Maksud dia tu, kalau kita kata oh dia nak solat, salah, bukan solat je. Kalau dia nak kata dia nak mengaji, bukan mengaji je. Solat, mengaji, sedekah, banyak sangat sebutlah. Dia saya nak solat, mengaji, sedekah, baca Quran, banyak sangat pula. Jadi apa maksud ibadah? Jadi ibadah itu dari segi untuk mendekatkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah Ta'ala dengan penuh ta'zim, pengagungan dan penuh kecintaan. Itu maksud ibadah. Tunduk kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan ta'zim. Ta'zim tu Johor Darul Ta'zim. Orang Johor, orang Johor Darul Ta'zim. Apa maksud ta'zim? Maksud ta'zim? Orang Johor, orang Johor Darul Ta'zim sebut tahun-tahun dah. Ta'zim tak faham maksud dia. Ta'zim, ta'zim pengagungan. Jadi maksud ibadah adalah kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh rasa cinta dan ta'zim, pengagungan. Pengagungan tu ijlal, rasa haibat, rasa takut, rasa respect, semua ada. Macam kita kata esok tuanku raja nak datang rumah, dia nak berafiah buat masak asam pedas yang paling sedap sekali. Apa perasaan masa tu? Happy tapi takut juga kan, sebab dia nak asam pedas yang paling sedap. Takut tak sedap, maka gelabahlah kita, carilah ingredient yang terbaik, apa semua. Sebab takut, nervous. Lepas tu kita pun gelabahlah, sediakan rumah, bersih. Masa tu dah cat macam masjid saya, raja dah datang, semua cat baru. Sampah sipah-sipah terus elok semua kan, semua elok. Jalan pun sebentar. Jalan pun tak apa, semua jadi cantik. Betul tak? Sebab apa? Ijlalan, ta'ziman lah, pengagungan kepadanya. Rasa takut campur respect, campur cinta, campur suka, semua ada perasaan tu bercampur. Itu ibadah. Jadi bila kita sembahyang, bercampur semua benda tu. Bila kita beribadah tu, bercampur semua perasaan tu. Itu dari segi apa itu ibadah, bila sedang beribadah. Ada pun benda yang beribadah dengannya, iaitu setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha. Ataupun satu nama yang merangkumi setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha dari segi amalan hati, lisan dan perbuatan. Itu maksudnya. Saya ulang balik, iaitu satu nama yang meliputi perkara yang dicintai Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perbuatan, dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan badan. Itu maksud ibadah. Saya uraikan sikit. Siapa dah mengaji bab ni, tak apalah ulang kaji. Iaitu maksud dia setiap yang Allah Ta'ala cintai dan redai. Maksudnya ibadah tu apa yang Allah Ta'ala cinta dan Allah Ta'ala redha.
Bila Allah Ta'ala cinta dan Allah Ta'ala redha perkara tersebut, maka Allah Ta'ala perintahkannya, sama ada perintah tersebut dari segi kewajipan ataupun wajib ataupun dari segi sunat. Jadi setiap apa yang Allah Ta'ala redha tu mesti Allah Ta'ala perintahkan, sama ada perintahnya melalui lisannya sendiri, iaitu daripada Allah SWT sendiri, ataupun perintah itu daripada Nabi SAW. Itu masuk ibadah. Jadi apa yang tak diperintahkan Allah dan tak diperintahkan Rasulnya, sama ada dari segi benda yang wajib ataupun yang sunat, maka benda tersebut tak dikira sebagai ibadah. Senang cerita macam tu, ya? Seperti hadis Nabi SAW yang biasa kita dengar ustaz-ustaz kita sebut di sini. Ketika seorang tu bernazar, duduk tengah panas kan, tidak mahu bercakap dan berpuasa. Lalu Nabi SAW perintahkan dia. Nabi tanya kat dia, apa hal macam tu pula tu? Maka sahabat berkata dia sedang bernazar. Bernazar duduk tengah panas, bernazar tak nak bercakap, dan bernazar nak berpuasa. Maka Nabi kata perintahkan dia agar dia berlindung daripada kepanasan matahari, dan suruh dia bercakap, dan suruh dia meneruskan puasanya. Maksudnya apa? Sebab berdiri tengah panas tu bukan ibadah, maka nazar tak sah. Nazar tak boleh dalam perkara yang bukan ibadah. Aku nazar nak makan chicken chop 5 biji, tak boleh. Tak boleh kira nazar, sebab dia bukan ibadah. Nampak tak? Dan juga dia tak nak bercakap, dan tak nak bercakap tu bukan ibadah. Mana ada ibadah tak bercakap? Dalil bahawa kita tak boleh reka ibadah. Kita tak boleh kata aku nak beribadah kepada Allah dengan cara ni. Cara ni Allah Ta'ala dan Rasulnya suruh tak? Tak suruh. Maka dia bukan ibadah lah. Faham tak? Tapi puasa, Nabi kata teruskan puasa, fal yutimma saumah, maka sempurnakan puasa. Dalil bahawa puasa itu ibadah. Itu ibadah. Sama ada amalan hati, ataupun amalan lidah, ataupun amalan badan. Itu dia ibadah. Sebab itulah bila kita kata ibadah itu apa dicintai dan diredai Allah, semestinya yang paling dicintai dan diredai Allah itu adalah apa yang Nabi buat. Itu kita ngaji bab ni. Jauhnya introduction dia. Itu sampai bab ni. Maknanya mukadimah penting supaya kita faham kenapa nak buat macam Nabi buat. Kenapa tak boleh buat macam orang lain buat. Yang orang kita selalu sebut takkan tak boleh, kan benda tu baik, tak salah. Bila kita Nabi tak buat, tak salah. Nak Ramadan je buat tahlil Yasin, buat Ramadan je tahlil Yasin, apa salahnya? Benda baik. Kita kata Nabi tak buat, sahabat tak buat, apa semua tak buat, maka kita kata taklah, bukanlah yang terbaik. Orang kita masuk Ramadan ni, imam memang kenyang lah. Pagi lepas subuh dah kenduri, pukul 10 kenduri, tengah hari kenduri, asar kenduri, isyak kenduri. Memang penuh poket. Perut pun penuh, poket pun penuh. Kita seronokkan yang berlaku pada dia buat benda tersebut. Dah cukup dah tu mengomel. Kita bacalah kitab ni. Hadis Nabi SAW bab mengusap kepala. Dah sudah ke belum? Okey, kita masuk terus. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif penulis kitab ini Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu ruhah wa jama'ahu wa iyana ma'ahu wa jama'ana wa iyyakum ma'ahu yaumal qiyamah. Semoga Allah Ta'ala merahmati dia, mensucikan ruhnya, dan mengumpulkan kita, kami dan kamu semua bersamanya di hari kiamat. Mashur ra'su, mengusap kepala. Biasanya beliau SAW mengusap seluruh kepalanya. Ini kita sebut bahawa semua mazhab bersetuju bahawa sunnah dalam mengusap kepala adalah usap seluruh kepala. Habis itu ustaz, kenapa orang kita ni buat tenyih-tenyih kat leher, kat sini, kat leher pula, tenyih-tenyih dekat ni, umur-umur ni macam ni. Maka kita katakan sebab bukannya kita kata salahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata itu qadar minimum. Itu qadar minimum. Kalau dah teruk sangat, dah tak ada air sangat, apa semua, minimum ni itu je. Ada dalil tak kata Imam Syafi'i tadi? Okey, kita tak boleh kata Imam Syafi'i ni tak ikut sunnah, jangan kata macam tu. Sebenarnya Imam Syafi'i ada dalilnya. Itu berlaku pada Nabi SAW dulu. Nabi dia pakai serban, lalu Nabi tolak macam ni. Lalu Nabi sapu sini sebahagian kepalanya, kemudian Nabi sapu seluruhnya bakinya atas,
atas serban. Jadi atas dasar itulah para ulama kita yang wajib basuh kepala ni hanyalah sebahagian. Tapi kita kena tengok juga pun tutup tu. Dalam Nabi SAW juga dah sapu atas serbannya, dan bahawa Nabi menyukai sapu seluruh kepala. Ini pun zahir daripada kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan jelas disebut dalam kitab Al-Um, dan dinukilkan kalau kita baca kitab Bahrul Madhi. Orang perempuan pun satu kepala juga. Cuma nak patah balik ke depan tu susah sikit lah. Jadi dia tak payah patah balik. Dia macam tu cukup. Kalau rambut panjang, yelah, dia kepala kan, bukan rambut kan? bukan kepala. Jadi macam ni. Okey, terkadang menggerakkan kedua tangannya dari depan ke belakang. Lalu dari belakang ke depan. Faham tak? Sebaik saya botak. Macam ni, ke belakang, lepas tu ke depan. Senang je, bukan susah benar. Takkanlah sunnah tu tak nak ikut. Sebab apa nak pertahankan juga ni? Sebab nak pertahan remos itu. Nah, betul. Berdasarkan praktik inilah difahami hadis yang mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya 2 kali. Adapun yang benar, beliau SAW tidak mengulangi mengusap kepalanya, mengikut pendapat Ibnu Qayyim, pendapat Imam Ahmad dan lain-lain. Syafi'i kata 3 kali. Okey, ada hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengusap kepalanya 3 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa yang nampak zahirnya, yang lebih rajih, yang lebih kuat ikut para ulama kita adalah mengusap kepala sekali. Tapi perlu kita ingat sini, bila masalah fiqhiyah yang ada dalil, yang ada khilaf, maka jangan kita kata yang usap 3 kali itu tak sunnah. Jangan kata macam tu. Jangan declare siapa usap kepalanya 3 kali tak sunnah. Tak, Imam Syafi'i pun ada hujah dia. Tapi dari segi yang kuat, dari segi dalil yang lebih kuat, nas lebih zahir, maka Nabi usap kepala hanyalah sekali. Ada Abdullah bin Zaid tu, beliau tetap mengusapnya kepalanya, meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wuduk lain lebih dari 1 kali, beliau tetap mengusap kepalanya 1 kali. Kan ada hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, kadang-kadang Nabi wuduk marrah, Nabi wuduk sekali. Kadang-kadang Nabi wuduk marratain, 2 kali. Kadang-kadang Nabi buat 3 kali, dan itu maksimum yang Nabi buat. Maka siapa yang lebih daripada 3 kali, faqad asa'a wa zalama, maka dia telah melampau dan dia telah melakukan kezaliman. Jadi ada kadang-kadang Nabi ambil wuduk semua sekali, basuh muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Kenapa Nabi buat macam tu? Sebab Nabi nak tunjuk bahawa yang sekali itu yang wajib. Kadang-kadang Nabi buat 2 kali, menunjukkan bahawa 2 kali itu pun boleh. Dan Nabi buat 3 kali, dan 3 kali itu maksimum. Kenapa Nabi tunjuk sekali itu? Mungkin satu air nanti, kan, dia buat sekali, Allah, air dah putus. Kira tak sedap lah, tak 3 kali. Atau baru basuh 2 kali, air dah putus. Atau air makin sikit, Allah bila makin sikit, muka tadi basuh 3 kali, tengok Allah mak air tinggal sikit. Boleh tak kalau muka 3 kali, tangan sekali? Boleh tak? Campur-campur? Boleh, jawapannya boleh. Nabi pernah campur-campur bila perlu lah. Bila perlu kan, masa mula air pipe buka banyak, kita seronok boom. Kali air keluar nipis, Allah, air dah, alamak cepat sekali je, nampak? Air ni ketika nak mesti nak contoh air El Nino ni sekarang ni kan. Contoh. Jadi boleh buat macam tu. Meski beliau sallallahu alaihi wasallam membahas, tapi yang paling sempurna tak ada khilaf padanya, bahawa yang sempurna itu 3 kali lah. Tak ada khilaf padanya lah. Okey. Dan beliau tetap mengusap kepalanya 1 kali walaupun banyak kali. Maksudnya hadis tak nampak Nabi basuh 3 kali itu secara zahirnya. Demikian dinukil daripadanya secara sarih, secara jelas. Praktik yang berbeza dengan ini tidak pernah dinukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam melalui jalur yang sahih mengikut pendapat dia. Walaupun Syekh Albani rahimahullah disahihkan satu hadis dalam Abu Daud yang mengatakan Nabi membasuh kepalanya 3 kali.
Sebab tu Syekh Albani rahimahullah dia kata boleh menggabungkan dua. Kadang-kadang kita buat sekali, kadang-kadang buat, ataupun selalunya buat sekali, kadang-kadang buat 3 kali. Itu yang Syekh Albani pendapat rahimahullah ta'ala. Apa beza basuh muka dengan usap kepala? Okey, bagus soalan tu. Apa beza basuh muka dengan usap kepala? Basuh muka kena air tu pum macam tu. Adapun usap tangan tu je yang basah. Tak perlu mengenakan air pada tempat tersebut. Tak perlu kita kena ambil air. Cukup dengan tangan basah. Nabi SAW pernah ambil air dekat janggutnya untuk sapu untuk sapu kepala. Maksud air kat janggut tu ada baki-baki, basahlah tangan dia, dan Nabi sapu kepalanya. Boleh dia pakai lagi lah air mustakmal. Mustakmal tu nanti kita cerita kemudian. Bukan mustakmal ke Ustaz? Mustakmal ke tak mustakmal? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita ikut dalam hujah mazhab Syafi'i dulu. Imam dalam mazhab Syafi'i, apa saja yang belum berpisah daripada anggota badan, dia tak dikira sebagai air mustakmal. Habis cerita. Itu jawapan ulama mazhab Syafi'i. Maksudnya dia kat anggota badan lagi kan, dia ambil. Sekarang ni anggota badan lagi kan. Jadi sama mana? Boleh lah. Yang tak terpisah ada anggota badan. Sebab itulah jangan jadi mazhab mustakmal ekstrim. Tu mazhab mustakmal ekstrim. Bila kita basuh tangan tu, jangan angkat letak balik je mustakmal. Itu mazhab mustakmal ekstrim. Tapi kalau tayamum tak boleh kan Ustaz? Kalau tayamum kita kena sekaligus. Tak apa, sekejap lagi kita lalu tayamum. Sekejap lagi Sekejap lagi. Ada ke debu mustakmal? Air mustakmal tu debu pun mustakmal ke? Sekejap lagi kita akan bincang juga. Okey, tak apa, kita jawab secara terang lah. Ini kuliah ilmu. Kita katakan dalam bab air mustakmal ini hanya mazhab Syafi'i saja yang declare ada air mustakmal. Ada pun mazhab-mazhab yang lain kata kalau air tu bersih, bau, warna, rasa, boleh pakai. Nampak tak macam air ni? Kita ambil, basuh muka, basuh tangan, itu orang lain pula ambil, orang ketiga pula ambil, orang keempat pula ambil. Air banyak ni je. Tapi air tu jernih lagi. Sebab orang semua pembersih-pembersih belaka. Tangan dia bersih apa semua. Lalu air tu bersih banyak ni. Semua orang pakai, semua orang dalam kelas ni pakai. Boleh ambil tak? Boleh. Berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Pertama, hadis Sahih Bukhari. Bila Anas bin Malik, satu hari masa tu Nabi dibawakan satu bekas. Bekas tu lebar, tapi dia cetik. Allah, bahasa Melayu saya lemah. Cetik ni cetik. Lalu air tak cukup, Nabi masukkan tangannya dan air terkeluar. Dan ada lebih kurang 100 orang lebih ambil wuduk, ataupun 80 lebih orang ambil wuduk, kata saya dalam Sahih Bukhari tersebut, ambil wuduk dalam bekas itu. Tak mustakmal pun. Dan Nabi SAW pernah ambil wuduk, dan kemudian isteri dia pula mandi dalam bekas yang sama. Sehingga isteri kata, tinggalkan aku sikit. Dan dibawa ke satu bekas. Takkanlah bekas tu 2 kolah. Dibawa kepada Nabi satu bekas, dan Nabi mandi dengan isterinya bergilir-gilir. Itu hujah yang dipanggang oleh jumhur, yang katakan, berarti Imam Ghazali katakan bagus kalau mazhab Syafi'i ini macam mazhab lain, iaitu tak ada air mustakmal ni, dia kata. Jadi kita kata yang tak boleh pakai itu memanglah hujah mazhab Syafi'i kata tak boleh air mustakmal. Satu, hadis Nabi. Allah, nak buat bincangan saya tak nak bincangkan fiqh-fiqh ni. Tak bincang fiqh ni, dalam hadisnya ada hujahnya. Kita nak baca ni sunnah Nabi je, yang senang je lalu. Ada banyak dalil mengatakan bahawa tak ada air mustakmal tadi. Mazhab Syafi'i bukan kata tak ada dalil, ada juga dalil. Antaranya Imam Syafi'i kata, janganlah seorang kamu mandi di dalam bekas, dalam air yang tidak mengalir, dalam keadaan dia sedang berjunub. Habis itu Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, habis itu macam mana? Ambil ghurfatan, maksudnya ambil dengan gayung atau mencedok macam tu. Itu hujah Imam Syafi'i. Yang kedua, kalau kita baca kitab Al-Majmu', disebutkan tak adalah para sahabat yang ambil air dah mengalir kat tepi-tepi tu. Kan kita mandi, air mengalir tu kita kutip balik air tu. Tak ada sahabat buat macam tu. Cuma Imam Rafi'i, Imam Syafi'i kata
yang diambil tu, yang mereka tak ambil sebab geli, bukan sebab dia tu najis. Ni istiqbah dia panggil, geli, bukannya sebab najis. Itu yang kata maaf ya, kalau mesti air tu dalam satu kolah yang lebar yang macam ni, tinggi macam ni, macam mana? Itu dua kolah. Itu ada hadisnya, idza kana ma'u kullatan fala yahmilul khabath. Itu lain. Bila air itu dua kolah, maka dia tak menanggung najis. Maksudnya kalau air itu kecil macam ni, masuk sekentui tai, kita kocok pun air tak ubah juga bau, warna dan rasanya. Boleh ambil tak air untuk dalam ni? Orang Syafi'i tak boleh, sebab air tak cukup dua kolah. Kullatain. Ada pun bila air tu dah cukup dua kolah, letaklah macam, kalau letaklah najis macam mana pun, selagi tak berubah, apa tak lazim macam mana pun, dia bersih. Kalau letak macam ni najis, letak air tak sampai dua kolah, letak seketul najis tak jatuh dalam ni, walaupun tak berubah bau, warna dan rasa, tak boleh pakai, kena buang. Dalilnya yang hadis Nabi SAW, Nabi kata sebut, bila anjing jilat bekas kamu, maka buang air tersebut, fahriku, buang. Maksudnya anjing jilat keluk sikit-sikit je, air itu tak berubah bau, warna, rasanya, maka dibuang. Itu hujah yang dipegang oleh jumhur ulama masalah ni. Khilal ma'ruf dalam kitab Imam Syafi'i dia sebut khilal ma'ruf. Nabi SAW sebut dalam hadis, di akhirat kelak akan diberikan khilal-khilal yang besarnya sebesar sekian-sekian dan sekian, dan sebut dah. Cuma ulama' khilaf lah, berlakunya khilaf di kalangan ulama'. Ada yang katakan kolah besar, masa Hanafi kata kalau tepuk sana tak bergerak. Ada yang kata 17 tin minyak tanah, mazhab Syafi'i. Okey. Itu dulu punya lah. Kalau kita baca kitab buku Zadul Muta'allim masa kita mengaji kecil dulu kan, dia sebutkan. Tapi kita kata banyak lah, kita bilangan dia 180 liter kan, lebih kurang. Wallahu a'lam lah, kalau saya silap betul kan, lebih kurang macam tu lah. Itu dua kolah. Memang masuk dua kolah ni, kita cerita pasal mustakmal tadi, jangan campur dua kolah dengan isu dua kolah dengan air mustakmal. Itu dua yang beza. Lepas tu kita kata kadang-kadang kita campurkan duanya sekali. Isu dia sekarang ni, kalau kita ambil banyak-banyak dan satu bekas, bernajis ke air tu? Tak, jadi isu dua kolah tak timbul kat masalah ni. Dan kalau tangan dia najis, ada terkena awal tahi masuk dah, ada. Tak boleh lah. Tapi kalau semua orang pakai untuk wuduk, tak ada najis jatuh, boleh pakai tak? Boleh. Ini maknanya. Tapi kalau tuan nak pegang juga kepada mustakmal, peganglah. Saya tak kata salah, saya tak kata tuan-tuan tak ikut sunnah Nabi. Itu adalah ijtihad Imam Syafi'i. Berdasarkan hadis Nabi juga, ada dalil tadi saya sebut. Saya kata ini pendapat yang lebih kuat mengikut sebahagian ulama'. Okey, faham tak? Kita tak nak confuse. Dalam kelas ni bukan nak confusekan orang. Kalau ustaz ni kata tak ada pula, Ustaz Don kata ada. Wallahu a'lam bissawab. Apa cerita ni tadi? Meski sebahagiannya ada yang sahih namun tidak sarih, tidak tegas, seperti perkataan para sahabat beliau SAW berwuduk 3 kali. Yang ni dipegang juga oleh mazhab Syafi'i. Nabi SAW bila dia wuduk, Nabi buat 3 kali. Jadi Imam Syafi'i dia ambil umum dalil ni, kata Nabi buat semua 3 kali, kepala pun 3 kali. Atau pernyataan lainnya beliau mengusap kepalanya 2 kali tadi. Kemudian terdapat riwayat yang sarih, yang tegas namun tidak sahih, seperti hadis Ibnu Al-Bailamani. Betul ke Al-Bailamani? Betul lah, Bailamani, dari ayahnya, dari Umar radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa berwuduk lalu mencuci kedua tapak tangannya, lalu disebutkan, dan mengusap kepalanya 3 kali. Hadis ini tidak dapat dijadikan hujah. Ibnu Al-Bailami dan ayahnya sama-sama perawi yang lemah, meski sang ayahnya sedikit lebih baik keadaannya. Dalam bawah tu huraian dia lah. Hadis 295 tu nampak hadis dimasukkan dari hadis Daruqutni dalam sanad yang terdapat pula Salih bin Abdul Jabbar Al-Hafiz Zalai berkata dalam kitab Nasbur Raya. Ibnu Al-Qattan berkata dalam kitabnya Salih bin Abdul Jabbar, tidak aku ketahui kecuali dalam hadis ini statusnya majhul. Majhul maksudnya tak ketahui status dia. Dia ni perawi yang kuat ke tak kuat ke,
Adapun Muhammad bin Abdul Rahman Al-Bailami dikomentari oleh At-Tirmidzi, Al-Bukhari berkata hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Mungkar tu bukanlah mungkar kemungkaran jahat tu. Ini istilah hadis. Mungkar maksudnya dia ni perawi yang berseorangan meriwayatkan satu hadis dan dia pula tak siqah tapi menyalahi perawi-perawi siqah yang lain. Tak apalah. Nanti-nantilah. Bismillah. Itu maksud hadis mungkar. Mungkar maksudnya ada seorang yang ingatan dah tak kuat, tak diketahui kekuatan hafazannya. Hadisnya pula bersalahan dengan yang hafiz yang hafaz yang hebat ni belaka. Jadi itu dipanggil hadisnya mungkar. Itu salah satu takrifan dia lah dengan para ulama kita. Ya. Hadis tak kuat lah. Tak kuat dari segi dalam Abu Daud dan oleh Abu Daud ni saya sebut tadi. Dan oleh Abu Daud bahawa beliau berkata beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya 3 kali. Kita baca apa komentari bawah tu. Hadis riwayat Abu Daud nombor 110 kitab At-Taharah bab sifatu wudu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sanad yang terdapat Amir bin Syaqiq bin Hamzah. Al-Hafiz berkata dalam kitab At-Taqrib statusnya layyinul hadis, kurang accurate. Itu pendapatnya. Namun Syekh Albani rahimahullah disahihkan hadis ni. Dia kata hadis ini sahih. Sebab tu kita kata ini khilaf, perbezaan di kalangan ulama dalam bab mensahihkan dan melemahkan hadis. Okey. Abu Daud berkata hadis-hadis Uthman yang sahih. Uthman ni siapa ni? Uthman mana pula ni? Uthman bin Affan lah. Kan dalam hadis wuduk ni ada beberapa sahabat yang riwayatkan hadis secara komplit berkenaan dengan wuduk Nabi. Antaranya Uthman bin Affan, antaranya Ali bin Abi Talib, antaranya Abdullah bin Zaid. Ini antara ulama-ulama para sahabat yang riwayatkan hadis bab wuduk secara antara yang komplit juga. Jadi hadis Uthman yang sahih semuanya menunjukkan bahawa mengusap kepala adalah 1 kali. Tidak pernah dinukil melalui jalur sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap sebahagian kepala. Nampak kata Abu Daud? Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian ubun-ubunnya nescaya disempurnakan dengan mengusap serbannya. Hadis 297 nombor nota kaki bawah tu. Riwayat Muslim nombor 274 dan 83 as-sahih dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahawa Nabi SAW mengusap ubun-ubunnya dan di atas serbannya serta di atas sepatunya. Ini kita tengok nanti al-mashu' al-khuf, sapu atas kasut. Adapun hadis Anas yang dikutip daripada Abu Daud, aku melihat Rasulullah SAW berwuduk dan beliau mengenakan serban qutriyah, satu jenis serban lah. Lalu beliau memasukkan tangannya dari bawah serban dan mengusap bahagian depan kepalanya tanpa membuka serban. Maksudnya Nabi SAW tidak membuka serbannya hingga mengusap kepalanya seluruhnya. Nyataan Anas tidak menafikan mengusap kepala seluruhnya, sementara Al-Mughirah bin Syu'bah dan selainnya telah menegaskan pengusapan kepala secara keseluruhan. Maka sikap Anas yang tidak menyinggung hal itu dalam hadis ini tidak menafikan keberadaannya. Tidaklah Nabi SAW berwuduk melainkan berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung. Tidak pernah dinukil bahawa Nabi SAW pernah berwuduk tanpa melakukan hal itu. Itu menunjukkan sebab tu sebagian mazhab dia mengatakan berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung tu wajib. Wajib. Mazhab Hambali kata wajib. Bagi Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah, dia kata, wahai Syekh, boleh tak kalau saya mandi wajib tak ambil wuduk, boleh tak sembahyang? Boleh, tapi kena ingat masukkan air dalam hidung tu adalah wajib. Kalau masa mandi tadi tak masukkan air dalam hidung, maka tak sah. Dan itulah wallahu a'lam bissawab. Bagi saya itu pendapat yang kuat. Masuk air dalam hidung tu adalah wajib, sebab Nabi tak pernah tinggalkan. Boleh. Jadi kita basuh kan, kita sapu sikit ke depan, bakinya kita sapu atas kepala. Boleh, tapi mesti kena kepada ubun sikit. Ada pun sebahagian orang yang kata kalau tak payah sapu di atas tudung terus. Wallahu a'lam bissawab. Saya tak tahu ketahui, wallahu a'lam. Adakah pakai kopiah dengan pakai cap sama ustaz? Tak boleh. Saya boleh sapu atas kopiah saya. Tak boleh. Kecuali kalau saya sapu
Kalau kopiah boleh buka apa terus. Okey. Ni tak payah buka. Tak payah buka. Dan masalah serban ni lain macam masalah khuf. Tak apa, ini cerita lain. Orang sila perlahan saya telefon. Kadang-kadang tak erti nak silent tu. Macam mak saya tu kadang-kadang. Macam mana nak silent ni kata. Okey, faham ya masalah tu? Jadi wallahu alam. Habis tu kenapa Syafi'i kata sunat? Soalan pula, kenapa Syafi'i kata berkumur-kumur tu sunat? Sebab ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, berwuduklah kamu sebagaimana Allah Ta'ala telah perintahkan. Jadi apa yang Allah Ta'ala perintah dalam Quran? Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki dan surah Al-Ma'idah tu. Jadi itu je lah wajib. Ulama lain jawab pula, habis tu tak ada pun dalam tu niat. Dia kata tak semestinya yang wajib tu apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Sebab Allah Ta'ala juga perintahkan supaya kita ikut Quran dan Sunnah, betul tak? Jadi apa yang Nabi perintahkan juga adalah termasuk perintah Allah. Itu mazhab lain jawab balik. Itu cara perbincangan kitab fiqh lah ni. Jawab balik Imam Syafi'i kata yang wajib tu apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran plus niat. Dan juga tertib. Al-Quran sebut dengan tertib. Kan? Lepas tu kita kata, mazhab kita kata apa? Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu kaki. Nombor 6 tertib. Nampak tak 6 kan? Jadi kita rukun wuduk. Okey. Kenapa kata 6? Sebab dalam Quran 4 tu campur niat. Sebab setiap perkara tak sah melainkan dengan niat. Dan yang ke-6 dalam Quran sebut tertib. Dan Nabi berkata kepada sahabat tadi, berwuduklah kamu sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan kamu untuk berwuduk. Jadi kat situ berlakunya berbincangan di kalangan ulama macam mana yang kata, kenapa mazhab Syafi'i kata, mazhab Hanbali kata, mazhab lain kata wajib juga kumur. Sebab mereka hujah juga hadis tadi tidak jelas mengatakan kena ikut apa dalam Quran tu je. Dan hadis juga kena ikut sebab Allah Ta'ala perintahkan supaya kita ikut Nabi SAW. Itulah kisah perbincangan je lah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebab niat ni kena lafaz tu. Bagus, soalan bagus niat tak perlu dilafazkan. Tak perlu kita nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Okey, tak perlu sebut nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitu tayammuma li istibahatus salah lillahi ta'ala. Itu boleh nak ajar budak kecil boleh lah. Nak bagi dia faham apa itu sebenarnya, dia nak buat apa sebenarnya, bagi dia disiplin. Kemudian kita bagi tahulah dia bahawa tak perlu disebutkan. Tak, kita dah macam ni pun dah tak reti apa aku nak buat ni Bila tengok air tu kan, tak reti nak buat. Mesti kita tahu kita ada niat. Sebab innamal a'mal binniyat. Setiap amalan dengan niat. Tak ada perbuatan yang tak ada niat. Takkanlah masa muka tu kau buat apa ni? Apa aku buat tadi takkan macam tu. Mesti dia ada niat. Lepas tu innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang apa dia niatkan. Maksud kalau niat kerana Allah Ta'ala wuduk tadi dapatlah pahala. Lafaz tu walaupun di dalam hati pun tak perlu lah. Tak perlu susun lafaz dalam hati. Berniat dalam hati tak perlu susun. Dia itu yang dia buka pipe tu. Apa lama benar ni. Ni berlaku kat tempat saya, serambut dan cerita lah ni. Siapa sebab saya tak ikut hari ni. Dia jadi saksi kepada saya. Kata, ustaz, macam mana nak tangkap niat tu? Kita berkata, bila kita niat tu, dah niat lah, bila dah cakap lah hati tu. Tak, macam nak tangkap. Sebab guru saya kata, kita kena tangkap niat perempuan-perempuan. Hari ni kawan saya ni, seorang ni brutal lah, dia garang. Kata, guru kau masuk neraka. Ada sahabat sambut saya Ustaz. Dia takbir solat. Nak tangkap lah tu. Nak tangkap, dia masukkan, tangkap, masuk. Jangan terlepas. Tak apalah, kita bukan nak kutuk. Bukan adab kita kutuk orang. Tak. Cuma kita kata silap faham. Silap faham. Okey, tu cerita lain nantilah. Nanti panjang nanti kat sini. Banyak yang nak baca ni. Jadi tak perlu melafazkan niat. Lafaz tak perlu. Tidak ada dalam sunnah Nabi SAW melafazkan niat. Cuma niat tu dikata sebagian fuqaha disebut kalau dia membantu untuk menguatkan niat, membantu. Dan bagi saya, kita semua dah Masya Allah. Kalau yang tak reti sangat, orang baru masuk Islam ke, mungkin dia nak
nak tahu apakah solat dia, solat zuhur ke solat asar. Kadang-kadang dia tak biasa, kadang anak-anak kan, dia tak reti ni asar ke zuhur ke, dia keliru. Jadi kita suruh dia, ni sembahyang apa ni? Sembahyang zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kerana siapa? Kerana Allah. Dia pun takbir Allahu Akbar. Anak-anak tak, kita pun tak reti-reti lagi. Nak kena macam tu juga. Maklumat ni, apa ni, imam pun salli. Itu dah biasa, dah biasa. Dah jadi kebiasaan. Perlulah. Tak perlu sebenarnya. Okey. Tak perlu. Tidaklah Nabi SAW berwuduk melainkan berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung. Tidak dinukil bahawa Nabi SAW berwuduk tanpa melakukan hal itu. Tadi sebut tadi kan. Demikian pula sifat wuduk beliau SAW berturutan dan berkesinambungan. Ini ulama kita berturut-turut, muwalat. Muwalat itu maksudnya berturut-turut dan bersambung-sambung. Tak ada pula Nabi kejap basuh tangan, lepas tu dia relax kejap, lepas tu basuh sapu kepala, kena rehat sekejap, basuh kaki sekejap, tak. Okey? Tanpa pernah mempraktikkan yang lain. Sekali beliau SAW mengusap kepalanya, pada kali lain mengusap serbannya, dan terkadang mengusap ubun-ubun dan serbannya. Adapun berwuduk dengan mengusap ubun-ubun saja tidak dinukil daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi bawah ni penukilan tu ada dunia jawab balas dia. Pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahawa Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Atha' Rasulullah SAW pernah berwuduk. Beliau menyingkap serban dari kepalanya lalu mengusap sebahagian depan kepalanya. Riwayat ini berstatus mursal, namun ia menjadi kuat kerana dinukil dari jalur lain dengan jalur yang mausul seperti dikutip Abu Daud. Namun pada sanad terdapat Abu Ma'qil, seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya. Masing-masing dari riwayat ini, yakni hadis mursal dan mausul, sekali mendukung satu sama lain sehingga menghasilkan kekuatan hukum yang cukup. Sehubungan dengan masalah ini dinukil daripada Uthman tentang sifat wuduk beliau SAW mengusap bahagian depan kepalanya. Hadis daripada Sa'id bin Mansur. Tapi dalam sanad terdapat Khalid bin Abi Zalik, seorang perawi yang kapabilitasnya diperselisihkan para ulama. Dinukil melalui jalur sahih daripada Ibnu Umar bahawa beliau hanya mencukupkan sebahagian kepala. Demikian dikata Ibnu Mudin dan selainnya. Dan Ibn Hanbal komentar tak dinukil dari seorang sahabat pun pengingkaran atas hal itu. Hal ini bisa dijadikan pijakan untuk menguatkan riwayat mursal terdahulu. Wallahu ta'ala alam. Maksudnya Imam Syafi'i pun ada hujah juga. Kita kata zahir hadis. Zahir hadis daripada para sahabat tak dinukil. Zahir hadis. Ada pun riwayat mursal tadi kan daripada Atha' ni tabi'in, bukan sahabat. Dan ada juga riwayat lain daripada seorang sahabat namanya Abi Ma'qil, tapi tak diketahui statusnya. Dan juga daripada Khalid bin Zaid bin Malik, seorang perawi yang dipertikaikan. Jadi maksudnya banyak sangat ada problem ke hadis yang lain-lain tu. Jadi wallahu ta'ala alam. Sekali lagi saya katakan, Imam Syafi'i kata sah. Lepas tu Imam Syafi'i kata sah dengan sapu depan saja. Berdasarkan hadis inilah, hadis Atha' ni lah, riwayat daripada Atha' hadis mursal. Pada mazhab Imam Syafi'i terima hadis mursal sekiranya datang daripada tabi'in yang hebat. Itu mazhab Syafi'i. Maksudnya kalau tabi'in tu tabi'in yang terkenal, dia hebat dengan iman dia, agamanya, zuhudnya, maka tak mungkin dia buat satu hadis yang reka-reka. Jadi Imam Syafi'i dia ambil pendapat tersebut, kaedah dalam berhujah. Jadi dia kata boleh sah sapu sebahagian daripada kepala. Tapi Imam Syafi'i sambung. Dia kata tapi aku suka kalau orang sapu seluruh kepala. Aku suka. Imam Syafi'i sebut aku suka. Jadi declare dah. Jadi kita kata macam mana? Sah lah juga orang nak buat macam ni tu. Tapi tak sempurna lah, tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Yang kedua, sapu tu pula jangan sapu kat ujung remos tu je rambut dia macam ni. Dia mesti kena ubun-ubun, manbat asy-sya'r, tempat tumbuhnya rambut tu, itu baru betul. Allah musta'an. Dalam misalan ini Nabi tidak menanggalkan serban dia. Jadi kalau ditanggalkan serban dia, boleh juga. Sebab Nabi pernah sapu kepala. Setengah takut orang menginterpretasikan Nabi tak tanggal serban tau. Tak, bawah ni ada sebut. Bawah ni sebat. Bawah ni sebat pula sebut. Sebat pula. Jadi kalau kita tanggal serban, tak apalah. Nabi pernah wuduk dengan melanggar serban dan Nabi pernah wuduk dengan tak melanggar serban. Sebab apa Nabi tak tanggal? Sebab susah ikat kan. Orang Kelantan seputar tu lagi dah panjang dia punya tu. Kan nak buka balik kan terbuka dah. Ambil dah 3 minit lagi nak ni. Jadi sebab tu dia tolak sikit je macam tu. Dia bersabuk ke atas. Dia tak nak menyusahkan sebenarnya. Nabi tak nak menyusahkan. Ingat sunnah Nabi tadi untuk memudahkan
kaum dia, memudahkan pengikut-pengikut dia, umat dia. Okey? Jadi tak boleh hujah. Dulu ni Ustaz, serban dulu ni ada kopiah ke dia tak? Sebab setengah-setengah orang India ni serban dia tak ada kopiah pun. Jadi Kan kita bincang sebelum ni, masalahnya Nabi pernah pakai serban dengan kopiah, serban tanpa kopiah, kopiah tanpa serban. Semua boleh. Cuma style ikat tu je kita tak boleh nak tetapkan macam mana Nabi punya style ikat. Ada yang kata dua kan, bincang sebelum ni kan, dua, ada yang lalu kan, apa semua, ada yang satu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bila Rasulullah SAW mencuci kedua kakinya bila tidak memakai sepatu atau kaus kaki. Sedangkan bila memakai salah satu dari keduanya, maka beliau SAW mencukupkan dengan mengusapnya sahaja. Maksudnya kita usap atas kasut, tapi ada syaratnya. Syarat dia mesti nombor satu, menutup bahagian-bahagian yang wajib. Satu, maksudnya kalau kasut macam tu, bukan kasut biasa tu, tak tutup buku lali, tak sampai, maka tak boleh. Yang kedua, mesti tak tembus air bila kita sapu. Bukan tak tembus air bila tuang. Bila sapu tak tembus air ke kulit, tebal. Okey. Dan mesti yang keempat, bila pakai, sebelum pakai dia dah ada wuduk. Mesti memakai dalam keadaan berwuduk. Itu. Dan dia sah sehari semalam untuk orang yang tak musafir, dan 3 hari untuk orang yang bermusafir. Maksudnya kalau kita kat rumah sekarang, kita tak musafir kan, kita pakai, katakan subuh tadi, tak buka-buka, buang air besar pun tak buka, apa semua tak buka, besok pagi subuh dan sehari semalam kena buka, kena renew balik. Okey, kena renew sehari semalam untuk orang yang bermukim. Adapun orang yang musafir, maka 3 hari 3 malam. Yang dia perlu cabut hanya ketika nak berhadaah besar saja. Kalau hadaah kecil, kalau kata dia tak buka kasut, kata kalau dia tak buka kasut, namun dia buang air besar kan, ketika dalam camping ke apa ke, maka tak batal. Maka dia hanya perlu sapu saja. Bila ambil wuduk tu tadi, sapu saja atas kaki dia. Kata kaki dia macam ni, maka dia sapu saja. Kaki dia macam ni, maka dia sapu di atas macam ni, sekali saja. Okey. Mana tak sah lah. Kasut tu kasut yang tak sah lah. Kasut tu mesti menutup sampai ke buku lali. Kalau sekarang kasut kita tutup, tapi kita pakai stokin, boleh tak? Sapu atas stokin. Jangan sapu setengah atas kasut, setengah atas stokin. Buka kasut tadi, sapu atas stokin. Stokin mesti stokin tebal. Stokin nipis macam setengah setongan ni tak main. Yang nak boleh nampak color kulit apa, color kulit kaki tu nampak tak nampak, yang tu nipis tu tak boleh. Kena tebal, stokin yang tebal. Itu banyak jumhur ulama, jumhur nak tebal. Okay, kalau tak tahu tebal tak tebal, basahkan tangan, sapu atas. Kalau rasa air di bawah tu, masa tak tebal lah tu. Kalau tak rasa apa, keringnya, maksudnya tebal lah tu. Okey, saya nak tanya satu je. Bila kita ambil wuduk, dalam satu perbuatan-perbuatan, saya lepas basuh muka, boleh tak kita do something else? Tak boleh, mualat, tertib dan mualat berturut-turut. Tak boleh buat benda lain. Tak boleh buat benda lain. Tak salah. Tak sah. Satu lagi, kalau daripada satu tempat ke satu tempat, misalnya nak ambil dekat sinki, kita bila basuh kaki pergi kat bilik air. Boleh? Tak bergerak. Boleh. Boleh. Tapi janganlah tengah-tengah tu buat benda lain. Faham tak? Maksudnya kena berterusan lah. Maksudnya dah ambil air kat sinki, tu air sinki habis, lagi pergi kat toilet pula, basuh kaki. Boleh lah. Tapi kalau tengah on the way tu, tengok Allah mak cerita bola 2 gol, on the way tu, tak boleh lah. Ataupun singgah tu pergi buat benda lain dulu, kena mualat betul-betul. Bercakap? Bercakap sepanjang wuduk tak ada masalah. Makruh. Sebagai ulama letakkan makruh, tapi wallahu a'lam, tak diketahui dalilnya bahawa benda itu makruh. Boleh? Tak membatalkan wuduk. Tak termasuk rukun wuduk. Tak termasuk pun rukun wuduk. Ada yang sebenarnya kata makruh bercakap ketika wuduk, sebab dalilnya ketika orang bagi salam kat Nabi SAW, Nabi tak jawab. Mana tak hadis tu?
Tapi Nabi bagi sebab. Dia kata aku tak nak jawab dalam keadaan aku tak berwuduk. Bukan Nabi jawab tak nak jawab sebab aku sedang wuduk. Nabi nak jawab dalam keadaan dia berwuduk. Sebab Nabi nak dapat yang paling afdal. Sebab jawab salam tu adalah satu doa kan, doa. Jadi doa tu nak wuduk. Sebab doa ni tak ada khilaf padanya, afdal ada wuduk. Jadi Nabi nak jawab salam tu kena wuduk. Jadi para sahabat tu mula-mula nak mengajuk dah dengan Nabi. Nabi tak jawab salam aku. Kemudian Nabi jawab Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. 3 kali Nabi jawab. Nabi qada balik jawapan dia. Dia kata sesungguhnya aku tak nak aku jawab bukan sebab aku tak nak jawab salam kamu, tapi aku nak jawab dalam keadaan berwuduk. Jadi untuk berdalilkan dengan hadis tadi bahawa Nabi tak kasih cakap ketika wuduk tu, wallahu a'lam bissawab. Okey. Biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dua pula. Nampak macam sakit dah. Biasanya beliau SAW mengusap kedua telinganya bersama dengan mengusap kepala. Nampak? Sekali. Beliau mengusap bahagian luar dan kedua telinga. Tidak dinukil melalui jalur yang sahih bahawa beliau mengambil air baru untuk kedua telinga. Adapun riwayat sahih menyatakan perbuatan demikian hanya dikerjakan oleh Umar radhiyallahu an. Tengok nota kaki bawah 301. Hadis riwayat Malik dalam Muwatta'nya kitab At-Taharah bab majaa fil mashi bir ra'si ala udhunain. Sanadnya sahih. Ini pula yang menjadi pandangan Imam Syafi'i, di mana beliau berkata boleh mengambil air baru, maksudnya selain air yang digunakan untuk mengusap kepala, untuk mengusap kedua telinga. Tapi kebanyakan ahli ilmu mengatakan telinga masuk bahagian kepala dan diusap bersamaan dengan kepala. Inilah pendapat Sa'id bin Musayyib, Atha, Al-Hasan Basri, Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Jubair dan An-Nakhai. Ini juga pendapat Al-Thawri dan Ibn Mubarak, Malik, Ashabul Ra'i, Ahmad dan Ishaq. Oh, banyaknya. Maksudnya hampir kebanyakan majoriti ulama' mandang bahawa sapu kepala sekali dan dengan telinga. Sebab tu lah kita buat macam mana? Kita basuh macam ni, sapu basuh pula sapu, basuh tangan, sapu, patah balik depan, terus basuh sapu telinga macam tu. Dah sekali je. Ustaz, kalau saya nak buat macam ni, boleh juga. Mazhab Syafi'i punya pendapat. Okey. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ni, saya kata kuat. Betul saya kata perkataan kuat. Kuat dan rajih mengikut sebahagian ulama yang disebutkan bawah ni tadi. Banyak tu, Sa'id bin Musayyib, Ibn Sirin, Atha, Al-Hasan Basri, Ibn Mubarak, semua jago-jago hadis hebat-hebat belaka ni, ulama-ulama. Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai mengatakan bahawa sekali kepala dan telinga. Okey. Adapun riwayat sahih mengatakan beliau begitu juga tidak dinukil dalam satu pun riwayat sahih bahawa beliau SAW pernah mengusap lehernya. Ini confirm. Tak disapu leher, tak usap leher. Kalau dah sapu dah kepala tu. Bahkan ada doa khas pula. Ya Allah, ya Tuhanku, lepaskanlah tengkukku ya Allah ketika engkau memegang tengkuk-tengkuk ahli neraka. Yang diajar oleh salah satu ustaz dalam sebuah rancangan TV. Cukuplah. Al-Imam Nawawi kata tidak dinukil. Kata Ibn Qayyim kan, kata Ibn Qayyim ni bukan Syafi'i, dia kata. Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Al-Majmu' dengan jelas, dengan begitu jelas dalam kitab Al-Majmu' bahawa tidak ada hadis yang boleh dipakai nak jadikan hujah ke atas yang mengatakan bahawa sapu tengkuk tadi. Bahkan disebut pula, Nawawi tak kata bid'ah, tapi disebut, tapi sedangkan Nabi SAW telah bersabda, siapa yang buat satu baru dalam agama maka dia tertolak. Seolah-olah nak cakap benda tu bid'ah lah sebenarnya, tapi dia cakap dengan bahasa yang lembut lah. Itu Imam Nawawi kata. Bukan saya yang kata, bukan Ustaz Rasul, bukan Ustaz Fatubari, bukan Ustaz Ridwan, bukan Ustaz Adli. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata. Jelas masalah tu? Jadi kalaulah sapu tu tak sahih, doa tu lagi confirm tak sahih. Lepas tu Imam Nawawi juga sebut tak dinukilkan secara sahih berkenaan dengan doa pada bahagian-bahagian yang tak ada langsung. Doa sapu muka, ya Allah, Allahumma baghid wujuhana yauma tabyad wujuh ibadak.
Ya Allah Tuhanku, wajah kat putihkanlah wajahku ya Allah ketika kau memutihkan wajah hamba-hambamu yang saleh. Bila basuh tangan, ya Allah Tuhanku, berilah kitabku di tangan kananku. Bila basuh kiri, janganlah kau beri kitab di tangan kiriku. Bila basuh kepala, ya Allah Tuhanku, lepaskanlah ubun-ubunku ketika kau menabi azab api neraka. Basuh kaki, bila kaki kanan, maka ya Allah Tuhanku, tetapkanlah aku di atas titian serat. Bila basuh kaki kiri, jangan pula menggelincirkan aku daripadanya. Kita hafal dulu doa tu, masalahnya kita hafal benda tu, tapi alhamdulillah dah mengaji, kita tinggalkanlah. Dan kita husnuzon lah, niat baik lah. Kita kata orang buat tu niat dia baik sebenarnya, tapi tersilap. Tapi tersilap. Allahu a'lam bissawab. Dia bukan nak gaduh dengan siapa. Jangan kata apalah kau ni, apalah reka hadis. Tersilap lah. Tapi lain bagian tersilap pula, dah baca kitab Imam Nawawi tu, stop lah buat benda tersebut. Nak cerita juga dalam TV, itu masalahnya. Okey. Demikian juga tidak pernah dinukil bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Habis tu ustaz tak boleh doa langsung ke ustaz time tu? Bolehlah doa lah macam mana pun. Doa sendiri-sendirinya doa lah. Masa-masa muka tu kita tengah feel ke apa, nak doa, maka kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tak ada masalah. Tapi tak tetapkan doa. Dan tetapkan doa. Sebab doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya setiap ibadah itu essence dia ialah doa. Masa kita basuh muka tu, kita kata, ya Allah Tuhanku, aku nak solat ni ya Allah, terimakanlah wuduk aku, bersihkanlah wajah aku ya Allah, ya Allah Tuhanku, bersihkanlah. Ini contohnya. Dan kita tak menetapkan doa tersebut. Tak boleh kata ini doa ketika basuh muka, ini doa ketika basuh tangan. Kita bukan anti doa. Jangan ingat bila saya sebut ni, bukan kita kata kita anti doa. Tidak. Maksudnya kita doa, tapi kita anti orang yang menetapkan benda yang tak ditetapkan oleh Nabi SAW. Okey. Tadi Ustaz kata perkara baru amalan ditolak kan? Semua amalan ke ataupun that particular amalan? Maksud dia, maksud doa dia tertolak lah. That particular yalah, siapa tengkuk dia tertolak lah. Wuduknya sah. Bukan wuduk tak sah langsung, wuduknya sah, tak dia ambil pahalanya. Itu maksudnya, tertolak, sia-sia, buang masa. Buang masa lah. Kan kita kata tadi kaedah yang keempat, ada Imam Syafi'i kata, ada yang keempat, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kecantikan Islam adalah meninggalkan apa tak berfaedah baginya. Berfaedah tak bagi dia buat benda tadi? Kalau tak ada pahala, tak ada. Kata tak, niat saya baik, patah balik hari yang kedua, saya buat benda yang baru, tertolak. Sebab dia selalu seperti itulah. Nanti kita belajar mengaji hadis, kita bagi kaedah. Nanti kita bagi kaedah. Dia bagi ni, kita jawab kaedah hadis. Jawab ni, kita bagi kaedah. Jadi bila kita bagi kaedah tu, insya-Allah orang boleh faham. Demikian pun juga tidak pernah dinukil bahawa beliau SAW mengucapkan sesuatu sebelum berwuduk selain mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tak ada ucap nawaitu raf'al hadathil asgharillahi ta'ala. Semua hadis tentang zikir-zikir wuduk yang dibaca di awal wuduk adalah dusta dan dibuat-buat. Nampak tu? Nabi SAW tidak pernah mengucapkan satu pun di antara zikir-zikir itu dan tidak pula mengajarkannya kepada umat. Tidak ada riwayat yang sahih daripada beliau SAW selain tasmiyah di awal wuduk. Tasmiyah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ucapan beliau, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini lepas wuduk. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku pada golongan yang bertaubat dan jadikanlah aku golongan yang mensucikan diri. Cantik doa ni, nak katakan bahawa berwuduk dan sucikan diri. Maka doalah Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima taubat kita, agar suci secara zahir dan suci secara batinnya. Cantik. Maka doa tersebut tercantum di ucapan pada akhir wuduk. Dalam hadis lain tercantum pada Sunan An-Nasa'i bahawa di antara ucapan sudah wuduk adalah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama juga. Juga maksudnya adalah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan di awal wuduk nawaitu raf'al hadath, aku berniat menghilangkan hadas, dan tidak pula mengucapkan istibahatus salah, untuk menghalalkan salat. Kalimat demikian tak pernah diucapkan oleh Nabi SAW maupun seseorang di antara sahabatnya. Tak ada satu huruf pun yang dinukil dari beliau SAW mengenai hal itu, baik dengan sanad yang sahih maupun sanad yang dhaif. Sanad dhaif pun tak ada. Beliau SAW tidak pernah
mencuci, membasuh wuduk lebih dari 3 kali. Demikian juga tidak dinukil bahawa beliau SAW membasuh melebihi 2 siku dan 2 mata kaki. Kan hadis tu kan, Nabi SAW okey, baca dulu. Hadis saja Abu Hurairah melakukannya seraya menakwilkan hadis italatil ghurrah. Apa maksud italatil ghurrah? Memperpanjangkan cahaya di dahi. Patah balik muka belakang tu, nota kaki 305 bawah tu. Apa hadis tadi? Yang maksudnya kenapa Abu Hurairah dipanjangkan, dia lebihkan wuduk tadi? Okey. Hadis yang dimasukkan oleh riwayat Abu Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Wudu' dan Al-Fadl Al-Wudu' wal Al-Ghurr Al-Muhajjalun. Imam Muslim kitab Al-Wudu' bab istihbab italatil ghurrah wa tahjil. Dari hadis Nabi SAW ada pun lafaznya, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan bercahaya pada dahi dan kaki mereka kerana bekas wuduk. Barang siapa di antara kamu yang ingin memperpanjangkan cahaya di dahinya, yang yutila ghurratahu falyaf'al. Lafaz barang siapa di antara kamu ingin memperpanjangkan cahaya di dahinya, maka hendakkanlah ia melakukannya. Okey. Maksudnya apa? Memperpanjangkan cahaya tu maksudnya apa? Jadi Abu Hurairah dia faham macam ni, maksudnya kita basuh sampai lebih-lebih, basuh sampai atas ni. Sebagian ulama kata tak, maksudnya sebenarnya adalah sebab tak dinukilkan daripada para sahabat yang lain dia wuduk macam tu. Jadi itu adalah ijtihad Abu Hurairah. Dan wallahu a'lam mungkin dia tersilap dalam masalah tu. Sahabat boleh tersilap tak ijtihad? Boleh. Yang ada yang gulik-gulik atas pasir pun ada. Kan kita baca kan sebelum ni kan. Maka yang benarnya memperpanjangkan cahaya itu ialah dengan memperbanyakkan wuduk. Dan Nabi sampai siku je lah, lebih sikit je untuk supaya memastikan dia masuk. Tapi taklah sampai kita basuh sama atas ni, ketiak-ketiak semua sebab nak bercahaya ketiak. Nampak tak? Itu kita sebab tu itu maksudnya memperpanjangkan cahayanya. Okey, sebelah. Adapun hadis Abu Hurairah tentang sifat wuduk Nabi SAW bahawa beliau mencuci kedua kakinya hingga pangkal lengan dan mencuci kedua kaki hingga betis, sebenarnya hanya menunjukkan bahawa kedua siku dan mata kaki termasuk sebagai anggota wuduk, bukan menunjukkan masalah memperpanjangkan. Baca nota kaki 306. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Penulis Ibn Qayyim telah menggabungkan 2 riwayat. Itu pertama, Abu Nu'aim bin Abdullah bin Al-Majmar berkata, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwuduk. Beliau mencuci mukanya dan menyempurnakannya mencucinya. Kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan hingga ke pangkal lengan. Dan tangan yang kiri, maksudnya tujuannya bukan maksudnya ini, maksudnya nak memastikan bahawa anggota tu terkena. Panjangkan sikit, lebihkan sikit untuk pastikan semua tu terkena. Adapun kalau nak panjangkan ni, tak panjangkan sampai sini. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, dah ambil wuduk, dah selesai. Jadi kesimpulannya, mula bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil air bekas, jangan bazir, satu air bekas je, satu gayung cukup. Kita tuang kat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, tuang kat tangan, basuh. Dah basuh, kita pun ambil komor, buang. Atau benda sunnah Nabi tadi, ambil kanan, buang kiri. Ambil kanan, buang kiri. Ambil kanan, buang kiri. Ambillah air dalam bekas tu, basuh muka sampai sini. Selat-selatkan janggut sampai ada janggut, pasti yang kena. Lepas tu basuh tangan kanan sampai semua, selatkan jari sampai selatkan jari. Kemudian kepala macam ni, macam ni. Lepas tu terus telinga. Lepas tu kaki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah wa ja'alni tawabin ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Syekh bin Baz kata tambahan tu tambahan yang sahih. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Ni habislah wuduk. Kemudian nak lap tak wuduk tersebut. Sambung pula. Hukum mengelap sesudah wuduk. Bukan menjadi kebiasaan Nabi SAW mengelap anggota badannya setelah wuduk. Tak ada satu pun hadis yang sahih yang dinukil dari beliau SAW mengenai masalah itu. Bahkan hadis sahih yang dinukil daripadanya justru menyelisihinya. Mengenai hadis Aisyah, sungguhnya Nabi SAW memiliki selembar kain yang beliau gunakan untuk mengelap sesudah wuduk. Dan hadis Mu'adz bin Jabal, aku melihat Rasulullah SAW apabila berwuduk, beliau mengusap wajahnya dengan ujung pakaiannya. Keduanya adalah hadis lemah dan tak dapat dijadikan hujjah. Pada hadis pertama terdapat Sulaiman bin Arqam, seorang perawi matruk, ditinggalkan hadisnya. Dan pada hadis kedua terdapat Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Alfriqi, seorang perawi yang lemah. Al-Tirmizi berkata tak ada satu pun hadis sahih yang dinukil daripada Nabi SAW tentang perkara ini. Jadi
tinggalkan lagi baik lah. Betul Imam Syafi'i kata tinggalkan lagi baik. Cuma adakah kalau lap juga makruh? Itu para ulama berbeza. Sebagian kata makruh, sebagian kata tak makruh. Ini bab afdaliyah je. Bab mana lagi afdal. Bab mana lagi afdal. Jadi afdal tinggalkan. Tapi kalau lap tak apa, harus. Itu para ulama bincang. Adakah mengelap tu jatuh pada hukum makruh ataupun bab meninggalkan yang aula. Maka sebagian bila kita baca kitab Al-Mazi dan Imam Tirmizi itu huraiannya, maka kita kata bab ini yang lebih rajih, lebih kuat adalah kalau lap tak apa, tapi yang aula, lebih afdal, tinggalkan. Okey. Faham tak ni? Selesai masalah. Demikian pula beliau bukan termasuk kebiasaan beliau SAW dituangkan air padanya setiap kali wuduk. Bukannya setiap kali. Kat zaman Nabi bukan ada paip, kan, betul tak? Zaman Nabi bukannya ada paip. Jadi wuduk tu kena macam ni. Baik, kalau kita ada satu bekas ambil wuduk macam mana? Kan nampak? Jadi bukanlah kebiasaan Nabi dituangkan air bagi. Tapi berlaku juga sebagian sahabat, hadis Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain, yang ada sahabat yang tuangkan air. Sebab tu dalam kitab Fathul Bari disebutkan bab bolehnya menuangkan air untuk orang wuduk. Benda ni boleh bincangkan para ulama, tapi bukannya benda yang menjadi kebiasaan Nabi selalunya. Akan tetapi terkadang beliau SAW menuang air sendiri, dan terkadang pula dibantu orang lain untuk menuangkan air tersebut kerana kebutuhan, kerana keperluan. Kita zaman sekarang ada pipe dah, jadi selesai masalah. Seperti yang disebutkan oleh Sahihain daripada Al-Mughirah bin Syu'bah bahawa beliau menuangkan air untuk Nabi SAW saat safar ketika berwuduk. Okey, jelas tak? Menyilangi janggut. Beliau SAW biasa menyilangi janggutnya, takhlilul lihyah, namun tidak melakukannya terus-menerus. Para imam ahli hadis berselisih mengenai hal ini. Imam Tirmidzi selainnya membenarkan bahawa beliau SAW biasa menyilangi janggutnya. Dari Imam Ahmad dan Abu Zur'ah kata tak dinukil satu pun hadis berkenaan dengan menyilangi janggut. Habis pula macam mana pula ni? Imam Ahmad kata tak ada. Sebagian Tirmidzi kata ada. Maksudnya macam ni. Para ulama kita kata kalaulah janggut tu nipis, maka dia kena silang-silang masukkan jari dia. Kalau janggut tu tebal, tak perlu dia masukkan dalam, melainkan sunat saja. Maka dia yang dekat luar saja dah cukup. Maksudnya basuh muka tu janggut dia besar tu kan. Macam tengah Arab kan, janggut dia besar betul. Masuk jari tu macam susah kan. Jadi janggut dia besar, dia luar je. Masuk jari tu hanyalah sunat. Jadi itu gabungan, cara menggabungkan kefahaman terhadap hadis tadi. Kalau perempuan tak ada janggut, tak ada masalah. Menyelangi jari, demikian pula bila menyelangi jari, beliau SAW tidak mengerjakan secara terus-menerus. Dan hadis Sunan Abi Daud dan Sunan diriwayatkan daripada Al-Mustawrid bin Shaddad, aku melihat Rasulullah SAW apabila berwuduk, beliau menggosok jari keduanya dengan jari kelingkingnya. Nampak tak? Kaki-kaki, jari kedua kakinya. Jadi telinga halus, nipis. Kalau jari ni yang tebal ni macam ni lah, nipis, halus kan. Kalau hadis ini akurat dari Nabi SAW, maka harus difahami sebagai perbuatan yang sesekali dilakukan. Oleh kerana itu perbuatan ini tidak diriwayatkan oleh mereka yang beri perhatian serius terhadap menukil perhatian untuk beliau, seperti Uthman, Ali, Abdullah bin Zaid, Abdul Baik dan lain. Apalagi di sana itu terdapat Abdullah bin Al-Lahiyah. Maksudnya seolah-olah Ibn Qayyim kata kalau tak berhajat tak payah buat lah. Kalau setengah orang ni kaki dia kan terbuka besar, tak rapat. Macam kaki saya tak rapat, saya boleh kembangkan kaki saya tanpa, jadi tak payah tangan. Tapi kalau setengah orang kaki dia rapat, maka dia, dan banyakkan para ulama kata sunnah dan mensahihkan hadis tadi. Sebab Ibn Qayyim dia tak sahihkan hadis tadi, tapi kebanyakan ulama dia kata hadis tu sahih. Hatta Imam Syafi'i pun kata takhlil bainal asabi'. Bahkan hadis Nabi kata wa khallil bainal asabi', dan selat-selatlah di antara jari kamu. Jadi yang sahihnya benda tu sunnah. Yang sahihnya benda tu sunnah. Itu kat janggut tadi, sahihnya masukkan tu adalah sunnah. Cuma dan sunat, sunnah yang sunat. Faham ni? Sunnah yang sunat. Kalau dibuat luar saja pun dah cukup.
Menggerakkan cincin, kalau pakai cincin pula perkara menggerakkan cincin Sa'ad bin telah dinukil oleh dalam satu hadis dhaif lemah dari riwayat Ma'mar bin Muhammad bin Ubaidullah bin Abi Rafi' dari ayahnya, dari kakek, dari datuk dia, daripada Nabi SAW, bahawa apabila berwuduk beliau menggerakkan cincinnya, tapi Ma'mar dan ayahnya adalah perawi lemah. Okey, kalau tak ada hadis ni pun kena gerakkan cincin juga. Kau tak kata yang tak ada hadis, ustaz tak ada gerakkan cincin. Kalau air wuduk tak sampai, tak sah. Dia tak perlu isu dia gerakkan cincin, tak gerakkan cincin. Walaupun tak ada hadis tadi, cincin tetap juga wuduk tetap juga kena dirata-ratakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lihat sekejap. Kenapa orang lelaki pakai cincin? Sunnah Nabi SAW. Dah. Mungkin puan awak yang tertinggal berbab-bab yang awal. Lagi? Di mana Nabi baca tasmiyah tadi? Tasmiyah tu bismillah lah. Mana ni? Boleh, bismillahirrahmanirrahim boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Sebab tasmiyah tu yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Basmalah lain. Bismillah. Tak, sebenarnya basmalah tasmiyah sama aja. Cuma sebagai ulama dia kalau lebih sebut bismillah sempurnanya yang kata yang bismillah aja. Saya ulama memandang bahawa bismillah yang sempurna ialah bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab. Sebab itulah bila kita bab makan bismillah kan, kata Nabi, sebab tu datang dalil Nabi sebut bismillah. Tapi dalam hadis ni Nabi kata Nabi bertasmiyah. Maksudnya boleh baca bismillah dengan sempurna lah. Bezakan dengan makan tadi. Sebab makan tadi diriwayatkan daripada Nabi sebut bismillah. Dalam bab ni kita baca hadisnya. Bab muka surat tadi mana? 3277 ya. 302. Okey. Kalau kita baca hadisnya, macam kita baca 302 nota kaki tu panjang. Hari Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Bahaqi dari Jalul Muhammad bin Makhzumi daripada Yaqub dari ayah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, tidak ada salat bagi yang tidak ada wuduk dan tidak ada wuduk bagi orang tidak menyebut nama Allah. Nampak tak dia buka hadis tadi? Tidak menyebut nama Allah. Satu. Dia tak kata tidak ada wuduk bagi orang tak ucapkan bismillah sahaja. Tak. Dari Yaqub daripada perawi yang tidak diketahui, sedangkan Abu Salamah Al-Laitsi berstatus lainul hadis, ada yang kurang akurat dikatakan Ad-Darqutni, Al-Bahaqi dan Jalal Muhammad bersama-sama. Kemudian Rasulullah berwuduk seorang yang tidak menyebut nama Allah dan belum dianggap solat seorang yang tidak berwuduk. Dalam bab baca bismillah sebelum wuduk tadi, kita bincang dulu kan, dalam masalah ni khilaf di kalangan ulama mengatakan adakah bismillah itu rukun ataupun sunat. Okey, sebagai ulama dia kata benda tu adalah rukun. Hanbali sebab dia kata hadis itu sahih, dia sahihkan hadis tersebut. Ada sebagian kata hadis itu tak sahih, tak sabit oleh Nabi SAW. Maka dia bersebut bismillah itu saja hanyalah sebagai benda yang baik, mulakan benda yang baik. Sebab tu Imam Bukhari letak bab dalam bab baca bismillah ni, dia ceritakan pasal nak berjimak pun baca bismillah, takkan berwuduk tak baca bismillah. Kita satu, itu isu yang pertama. Isu yang kedua, adakah nak baca bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Maka sebagian fuqaha kata boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Kerana hadis tadi ialah Nabi kata menyebut nama Allah, dan sempurnanya sebut nama Allah dengan sifat-sifatnya bismillahirrahmanirrahim, seperti juga dalam bab-bab yang lain. Itu yang disebutkan oleh sebagian para fuqaha. Jadi kita kena hormat juga pendapat yang lain kata ada juga bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala alam bisawab. Cukuplah sekadar ini saja. Kita jumpalah pada minggu hadapan dalam masalah menyapu khuf, mengasak khuf sepatu tu biiznillah taala. Dan ini saya mengucapkan selamat berpuasa
Semoga Allah Ta'ala menjadikan sempat kita masuk bulan Ramadan. Lagi 3 hari lagi, semoga Allah Ta'ala sampai kita bulan Ramadan dan kita mendapat kebaikan yang banyak pada bulan Ramadan tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.